Uh, tajuk kali ini, siapakah waris faraid kita? Minggu lepas kita telah mendengar apa itu faraid, sirah dan kepentingannya, dan tajuk kali ini sambungannya adalah siapakah waris faraid kita. InsyaAllah kuliah ini nanti akan disampaikan oleh yang berbagi Datuk Haji Aminuddin. Kita serahkan pada Datuk Haji Aminuddin, insyaAllah. Jazakallahu khair Ustaz Abdul Rahim, sahabat saya Ustaz Abdul Rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada datuk-datuk, datin-datin, sahabat-sahabat, rakan-rakan hadirin dan hadirat sekalian yang mengikuti perkongsian pada pagi ini. Seperti biasa, marilah kita sama-sama membuka perkongsian kita dengan bacaan surah Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita niatkan pahala bacaan tersebut kita sedekahkan kepada sekian umat Islam, muslimin yang muslimat yang telah meninggal dunia, terutamanya kepada ahli keluarga kita, khususnya kepada kedua ibu bapa kita dan juga kepada guru-guru kita. Pagi ini saya mendapat berita bahawa guru saya semasa di sekolah menengah telah pulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa idhalmal malaikata muqarrabin ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi amin bi khair. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah ya. Datuk-datuk, datin-datin, hadirin dan hadirat sekalian, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dirahmati Allah, yang budiman. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ini seperti yang dijanjikan, dan insyaAllah pada pagi ini saya akan kongsikan sambungan daripada siri yang pertama. Siri yang pertama, sesi fahami faraid bagi orang awam, adalah pengenalan kepada apakah itu faraid ataupun ilmu faraid. Pada pagi ini insya-Allah saya akan kongsikan siapakah pula waris-waris yang mewarisi harta pusaka yang kita tinggalkan sebagai seorang Islam. Baik. Jadi sebelum saya kongsikan presentasi saya atau kuliah saya pada pagi ini, satu peringatan untuk diri saya dan juga sahabat-sahabat hadirin dan hadirat sekalian, datuk-datuk yang budiman, datuk-datuk datin-datin yang budiman, bahawa jangan sekali-kali kita bersangka kita mempunyai persepsi bahawa faraid ini, ilmu faraid ini adalah sesuatu ilmu ataupun sesuatu hukum yang menyusahkan. Jangan sekali-sekali. Jangan merasakan bahawa ilmu faraid ini adalah sukar difahami. Sebaliknya, yakinlah bahawa ilmu faraid ini ialah satu ilmu antara beberapa ilmu dalam agama kita Islam yang mudah.
Kerana apa? Ianya bersandarkan kepada firman Allah dalam Al-Quran, sebahagian daripada ayat 185 surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Yuridullahu bikumul yusra, sesungguhnya Allah itu ya tidak mahu menyusahkan kamu, memudahkan kamu. Ya. Dan bukan ingin menyusahkan kamu. Jadi ilmu faraid ini ya, nanti insya-Allah ya, datuk-datuk, datin-datin, hadirin-hadirat ya, sahabat-sahabat yang budiman akan lihat bahawa ianya sebenarnya adalah satu ya, perkara yang mudah. Kerana apa? Selain daripada dalil tersebut, nisbah faraid ataupun pecahan-pecahan faraid ini ada 6 je. Ya, nanti kita akan sampai ke nisbah, tengok ada 6 sahaja. Ya. Cuma yang kita kena fahami ialah ya, situasi-situasi di mana nisbah-nisbah atau pecahan-pecahan itu berubah. Jadi perkara pertama yang perlu kita fahami sebelum kita pergi kepada bagaimana nak mengagihkan nisbah-nisbah ini, ya, kita kena faham dahulu siapakah waris-waris faraid kita, ya. Itu yang kita kena faham. Jadi izinkan saya kongsikan ya presentasi yang akan saya gunakan pada pagi ini ya dalam kuliah kita pada pagi ini. Baik. Baik, ya. Jadi ini yang akan saya sampaikan pada pagi ini. Alhamdulillah ya, tajuknya siapakah waris qadim anda? Ya, maksud qadim di sini ya, kalau dari segi bahasa qadim ini yang dekat dengan kita, tetapi dari segi ilmu faraid, waris qadim ini adalah waris faraid kita, ya. Jadi nanti apabila saya kongsikan ini, ada dua perkara yang kita kena faham. Satu, siapakah waris qadim ataupun waris faraid? Yang kedua, siapakah waris berhak? Dia adalah dua benda yang berbeza. Baik. Sebelum itu, izinkan saya ya mulakan dengan pengenalan ilmu faraid, sedikit ulang kaji daripada perkongsian ya sesi yang pertama. Apakah itu faraid? Ya, faraid itu adalah dari segi bahasanya adalah ketetapan ya ataupun menghalalkan ya satu perkara yang wajib. Faraid dia datang daripada perkataan jamak fardu. Ya, perkataan jamak fardu, maka dia ya bila jamak dia jadi faraid. Ya, jadi ya kita kena faham bahawa faraid ini adalah sesuatu ketetapan. Jadi pada minggu lepas ya saya tekankan bahawa jangan sekali-kali kita berkata bahawa ataupun ahli keluarga kita berkata kami tak mau ikut ya faraid. Kami tak mau ikut pembahagian faraid. Ya. Ya. Kerana apa? Bila kita kata macam itu, ya, dikuateri percakapan kita itu menyebabkan kita terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah. Ya. Kerana apa? Faraid ini adalah ketetapan. Ya. Jadi ianya adalah ketetapan. Ianya adalah sesuatu hukum. Hukum apa? Hukum tentang ketetapan tentang pembahagian harta pusaka seorang Islam. Bagaimana hendak dibagikan. Jadi bila kita sebut hukum faraid adalah hukum pembahagian harta pusaka yang ditetapkan. Ya, itu yang kita kena faham. Dan pada minggu lepas saya katakan bahawa dalam hukum pembahagian ya yang ditetapkan ini, iaitu hukum faraid itu ada dua cara pembahagiannya. Bagaimana? Cara yang pertama adalah mengikut ketetapan pecahan-pecahan faraid yang difardukan, ya, yang difirmankan oleh Allah SWT dalam ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Ya, itu kaedah pembahagian yang pertama dalam hukum faraid. Dan kaedah pembahagian yang kedua adalah kaedah pembahagian secara muafakat, ya, secara persetujuan waris-waris qadim tadi, waris-waris faraid tadi bersetuju. Inilah kaedah pembahagiannya. Tetapi sebelum pembahagian itu boleh dilaksanakan, setiap waris faraid itu tadi mesti mengetahui sekurang-kurangnya berapakah nisbah atau pecahan faraid yang patut mereka dapat.
sebelum mereka bersetuju dengan kaedah pembahagian muafakat. Jadi di luar sana ramai mengatakan saya tak nak ikut faraid itu. Maksudnya sebenarnya apa yang mereka cuba sampaikan, mereka tak nak ikut ketetapan nisbah faraid. Tetapi dalam pembahagian secara muafakat pun kena tahu dahulu, syarat sah pembahagian secara muafakat kena tahu dulu pembahagian berapakah bahagian-bahagian pecahan-pecahan faraid untuk waris faraid masing-masing. Jadi dalilnya saya dah kongsikan minggu lepas, ini ayat 7 ayat 7 surah An-Nisa, dalil tentang ketetapan hukum faraid ini, pembahagian harta pusaka bagi orang Islam. Surah An-Nisa ayat 7 yang bermaksud orang-orang lelaki ada bahagian dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang diwajibkan ditentukan oleh Allah. Ayat terakhir dalam bahasa Arab itu nasriban mafruḍah, nisbah, nasriban mafruḍah, bahagian, mafruḍah datang daripada perkataan fardu, yang ditetapkan, yang ditentukan oleh Allah. Jadi ini dalil hukum faraid. Itu daripada ayat Al-Quran. Kalau kita tengok pula daripada hadis, inilah hadisnya, al-hiqqul faraida bi ahliha fama baqiya falau aula rajulin zakar. Apa maksudnya? Bagikanlah harta peninggalan, iaitu warisan harta pusaka, kepada yang berhak, dan apa yang tersisa itu menjadi hak laki-laki yang paling utama. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Jadi ini antara dalil-dalilnya. Jadi sebelum kita pergi lebih mendalam tentang hukum pembahagian ini, hukum faraid ini, bagaimana kaedah pembahagiannya dan sebagainya, siapakah yang berhak dan sebagainya, perlu kita faham apakah itu harta dan apakah itu pusaka apabila seseorang itu meninggal dunia. Apatah lagi bila seseorang itu adalah seorang Islam yang meninggal dunia, maka hukumnya wajib, wajib harta pusaka yang ditinggalkannya dibahagikan, diagih-agihkan mengikut hukum faraid. Hukum faraid itu, saya kata ada dua kaedah pembahagian. Jangan faham hukum faraid itu terus kepada kaedah pembahagian. Maksudnya ketetapan cara pembahagian pembahagian harta pusaka yang ditetapkan oleh Allah SWT. Baik. Jadi kita kena faham setiap benda yang kita miliki sekarang ini semasa hidup secara halal, ianya adalah harta kita. Apabila kita meninggal dunia, harta yang ada tadi yang kita tinggalkan menjadi harta pusaka. Persoalannya, ramai di antara kita yang memahami bahawa dia nampak harta pusaka ni harta yang ada nilai tinggi. Apa dia? Barang kemas, sebab barang kemas itu selalunya emas. Yang keduanya kereta, yang ketiganya harta-harta hartanah seperti rumah, kebun, rumah kedai dan sebagainya. Itu yang mereka nampak. Tetapi perlulah kita fahami, definisi harta ini adalah sesuatu benda yang nilainya, kalau kita tanya di Malaysia ini, duit 1 sen masih lagu. Tapi kita kata sekarang ini ada asatizah yang mengatakan bahawa 1 sen tak dapat beli apa-apa. Tetapi boleh dikumpulkan jadi 5 sen, maka dapatlah gula-gula contohnya. Maka ada asatizah yang menggunakan nilai 5 sen. Tetapi saya menggunakan 1 sen disebabkan duit 1 sen itu masih lagi dalam kitaran. Masih lagi laku digunakan. Maka setiap benda yang kita miliki, yang nilainya 1 sen dan ke atas, harta itu benda itu kita miliki. Apabila kita meninggal dunia, benda itu masih lagi ada, maka benda itu menjadi harta pusaka. Jadi ini yang perlu kita berhati-hati, kerana apa terjadi apabila harta pusaka ini ditinggalkan, maka ianya perlu diagih-agihkan mengikut hukum faraid. Hukum yang ditetapkan.
Maka dari segi syarak, apabila seseorang itu meninggal dunia, harta yang ditinggalkan tadi menjadi harta pusaka, selagi ianya tidak diagihkan, maka ianya dibekukan. Maksud dibekukan dari segi syarak, tidak boleh diguna pakai oleh sesiapa pun. Ya, tidak boleh diguna pakai oleh sesiapa pun. Hatta harta itu hanyalah selipar yang ditinggalkan oleh si mati. Ya, kasut yang ditinggalkan oleh si mati. Hatta pen yang ditinggalkan oleh si mati. Kerana apa? Jika ianya digunakan ya tanpa persetujuan waris-waris faraid yang lain, maka ya bermakna kita telah menggunakan ya ataupun memakan harta yang batil. Ya, berdosa. Kita memakan harta yang batil ya. Kalau kita tengok ayat 10 ya, surah An-Nisa, sesiapa yang makan harta yang batil ini ya, surah An-Nisa itu dirujuk kepada harta anak yatim. Ya, memakan harta yang batil ya, contohnya harta anak yatim ya, umpama memasukkan api ke dalam mulut kita ya, api neraka ke dalam mulut kita dan ke dalam perut kita. Ya. Itulah perumpamaan yang digunakan dalam ayat 10 surah An-Nisa. Bermakna kalau kita masukkan api ke dalam mulut kita, ya, sudah tentunya ya balasannya adalah api neraka. Itu masuk dalam mulut. Itu yang kita kena faham. Jadi pentingnya bahawa kita ya macam saya ini ya belajar ilmu faraid ya sebagai seorang awam belajar ya dan berkongsi dengan datuk-datuk, datin-datin ya, sahabat-sahabat hadirin dan hadirat sekalian yang budiman ini ya demi ya untuk sama-sama kita mengelakkan melakukan dosa-dosa yang kita ya rasa pada kita tak berdosa sebab kita tak tahu, tetapi sebenarnya ianya adalah satu dosa. Ya, dan dosa itu adalah satu dosa-dosa yang menyebabkan kita ya boleh dimasukkan ke api neraka. Jadi tujuan saya berkongsi ini adalah sama-sama supaya kita sedar ya, dan sama-sama insya-Allah kita semua menjadi ya ahli syurga insya-Allah. Amin. Baik. Bagi harta-harta yang dikawal oleh agensi-agensi seperti tabung haji, KWSP dan sebagainya, ia juga dibekukan selagi ya proses tuntutan pusaka itu ya tidak selesai. Maksudnya proses tuntutan pusaka itu macam mana? Kalau di tabungan tersebut ada dibenarkan meletak penama tu tadi bawa dia punya pengenalan diri dan surat kematian pemilik akaun tersebut ya, daftarkan bahawa telah pemilik akaun tersebut telah meninggal dunia dan ya penama tadi ya tunjukkan dia punya identiti diri, maka duit itu akan disalurkan kepada penama tersebut dan penama tersebut bertanggungjawab mengagihkan mengikut hukum-hukum ya yang ditetapkan, iaitu hukum faraid, hukum pembahagian harta pusaka. Baik. Ya. Jadi ini yang saya kongsikan secara ringkas pada pengenalan. Baik. Ya. Sekarang ini marilah kita memahami ya. Tadi kita dah tahu harta pusaka tu siapa sebenarnya waris-waris berhak kita. Ya. Waris-waris qadim ni nak tahu ya siapa dia? Ini ringkasan ya bagaimana kita boleh mengenali siapakah waris-waris qadim ataupun waris-waris faraid kita. Yang pertamanya kita kena fahami ya asbab-asbab menyebabkan ya pewarisan harta pusaka itu berlaku. Itu yang pertama. Ya, kena faham sebab apa? Ya, sebab pewarisan, ya. Yang kedua, kita kena tahu siapakah ya senarai 25 waris berhak yang menerima harta pusaka yang dinyatakan ya sama ada bersandarkan kepada dalil Al-Quran ataupun dalil hadis. 25 waris yang berhak ini dinyatakan dalam kitab-kitab ataupun buku-buku faraid. Ya. 25 yang dinyatakan. Dan ada waris-waris yang tidak dinyatakan, dipanggil waris tersembunyi. Ya. Kenapa waris tersembunyi ini? Waris tersembunyi ini selalunya apabila seseorang itu meninggal dunia,
dia mungkin telah tidak ada lagi. Contoh waris tersembunyi adalah moyang. Moyang lelaki, iaitu bapa kepada datuk. Datuk, ya. Datuk. Maka moyang lelaki ini selalunya telah meninggal dunia sebelum kita meninggal dunia. Jadi sebab itu dia tidak dinyatakan. Ataupun contoh satu lagi waris tersembunyi adalah cicit ataupun piut. Cicit ataupun piut lelaki daripada keturunan anak lelaki, maka dia adalah waris tersembunyi. Dia tidak termasuk dalam 25 waris berhak tu. Kerana apa? Selalunya cicit dan piut ini apabila kita meninggal dunia, belum ada cicit, belum ada piut. Jadi alhamdulillah lah bagi hadirin dan hadirat sekalian, datuk-datuk, datin-datin yang dapat bertemu dengan cicit. Ramai yang tak dapat bertemu dengan cicit, hanya setakat bertemu dengan cucu. Baik. Dan yang keempat, perkara yang perlu kita fahami ialah siapakah penghalang dalam pewarisan? Siapakah pendinding dalam pewarisan? Ataupun bahasa Melayu orang Kota Baru, bukan Kota Baru Malaysia, Kota Baru England, Newcastle England, bahasa orang Melayu di sana dipanggil stopper. Siapakah penghalang, penghadang, ataupun dalam bahasa ilmu faraid, siapakah yang memahjubkan waris yang lain. Jadi daripada 25 waris berhak ini, ada waris-waris tadi yang lebih utama, dia memahjubkan waris-waris lain. Kerana apa? Dia nasabnya lebih dekat, pertalian darahnya lebih kuat. Maka dia menghalang waris-waris lain. Jadi dalam sesuatu kematian itu, bukan 25 waris berhak terus dapat. Hanya sebahagian sahaja yang dapat, kerana sebahagian itu menghalang waris-waris yang lain daripada mendapat waris yang 25 itu, baki yang 25 itu daripada mendapat hak faraid. Kerana mereka terhalang. Allahu a'lam. Baik, kita mulakan dengan perkara yang pertama kena faham. Asbab bagaimana seseorang itu boleh mewarisi harta pusaka. Yang pertamanya kita kena faham syarat dapat pusaka. Syarat dapat pusaka ini yang pertamanya mestilah pemilik harta itu mati. Pemilik harta itu dipanggil muwaris. Muwaris ini mati. Kalau pemilik harta tak mati, dia masih hidup, kita janganlah pandai-pandai. Aku cop dulu rumah ni, aku cop dulu kereta ni, aku cop dulu motor ni, aku cop dulu helmet dan sebagainya. Tak boleh. Sebab pemilik harta masih hidup. Bila dia mati pun tak boleh cop. Ada ketetapan-ketetapan yang perlu dilakukan. Jadi syarat mendapat pusaka bermula dengan matinya si pemilik harta. Dan yang kedua, orang berhak yang mewarisi, individu-individu yang berhak mewarisi harta pusaka itu, dia mestilah hidup walaupun seketika. Apabila matinya pemilik harta, walaupun seketika. Jadi sebab itu kalau mati berlanggar, kereta berlanggar, suami isteri dalam kereta tu mati, dua-dua mati. Kita dengar mati dalam kemalangan. Maka perlu dibuat autopsi, pakar patologi hospital akan menentukan siapa yang mati dahulu, siapa yang mati kemudian. Sebab yang mati dahulu itu, hartanya diwarisi oleh orang yang mati kemudian. Jadi itu kita kena faham. Jadi waris berhak ini perlu hidup walaupun seketika. Atas asbab itu, ilmu dalam ilmu faraid ini, hatta anak yang dalam kandungan itu perlu ditunggu kelahirannya. Bapa dah meninggal tadi. Dia dalam kandungan belum lahir. Perlu ditunggu kelahirannya, barulah tahu dia ada hak ke tidak. Dan tengok pula dia anak lelaki ataupun anak perempuan. Kerana haknya berbeza. Jadi syarat yang daripada dapat pusaka ini, yang ketiga pula apa? Tidak terhalang dari segi syarak. Dia tidak dihalang dari segi syarak. Maksud terhalang dari segi syarak di sini, yang pertama ialah dia mesti sama agama.
Bermakna waris yang berhak hidup itu tadi, walaupun seketika, dia sama agama dengan si mati. Agama Islam. Itu dari segi syarak. Agama Islam, mesti agama Islam. Jadi kalau kita tengok kat sini, mu'allaf, seorang mu'allaf yang mempunyai ahli keluarga bukan Islam. Harta mu'allaf tu tadi, bila dia meninggal dunia, tidak berhak diwarisi oleh harta oleh waris bukan Islam itu tadi. Kerana ia terhalang, waris bukan Islam itu tadi terhalang dari segi syarak, ya, ataupun dimahjubkan dari segi syarak. Ya. Perkara kedua yang dimahjubkan dari segi syarak, terhalang dari segi syarak ialah sekiranya ya seseorang individu itu dia berhak, contohnya dia anak, ya, dia membunuh bapa dia sendiri. Ya. Bapa dia mati, dia yang bunuh, kan? Maka si anak itu tidak berhak, pembunuh itu tidak berhak mewarisi harta si mati. Ya, itu dalam Islam. Dia terhalang dari segi syarak. Ya. Dari segi mazhab Syafi'i pula, ya, seorang hakim yang menjatuhkan hukuman mati ke atas anaknya sendiri ataupun bapanya, ya, dia juga tidak berhak mewarisi harta pusaka, padahal dia menjatuhkan hukum. Bukan dia yang membunuh, dia menjatuhkan hukum sahaja. Ya, hukum membunuh, hukum gantung contohnya, disebabkan kesalahan-kesalahan ya yang termaktub sebagai untuk hukuman tersebut. Ya, baik. Dan satu lagi halangan syarak ini jika seseorang itu adalah hamba. Ya, jadi penghambaan ini dah tak adalah. Ya, bermakna seorang hamba itu bila dia jadi hamba, ya, dia tak boleh mewarisi harta pusaka ya daripada ahli keluarganya ya yang mati disebabkan dia hamba, ya. Baik, ya. Dan yang keempat, tidak terhalang mahjub oleh waris lain. Ini maksudnya ya waris yang berhak tadi yang hidup seketika, dia tidak terhalang oleh waris yang lebih kuat dia punya pertalian nasabnya contohnya, ya. Jadi ini syarat dapat pusaka. Jadi ini yang kita faham. Sebab itu ya, bila bab pengurusan pusaka, ya, mereka yang ada pernah bertanya dengan saya, soalannya saya akan tanya, contohnya, bapa awak masih hidup? Ibu awak masih hidup? Kan? Ya. Ataupun bapa kepada mak ni masih hidup, yang meninggal tu mak. Ya. Ibu kepada mak ni masih hidup? Kan? Itu pertanyaan-pertanyaan. Sebab ya, itu semua kita nak tengok siapa mati dulu, ya, sama ada mak meninggal dulu ataupun kedua ibu bapanya meninggal dulu, kerana nak menentukan siapa waris berhak. Itu contoh-contohnya, ya. Baik. Perkara kedua, perkara utama dalam asbab pewarisan harta pusaka ini yang kita kena faham, ya. Ya, tadi sebab dapat pusaka, ya. Bagaimana seseorang itu boleh mewarisi pusaka? Dia dah apa dipanggil, dia telah mematuhi syarat dapat pusaka, dia waris berhak yang hidup, ya, ketika pemilik harta itu mati. Dia tidak terhalang oleh mahjub syarak, ya, halangan syarak, ya. Jadi kita nak tengok pula, ya, bagaimana seseorang itu waris berhak yang 25 itu tadi dikategorikan. Kategorinya mendapat pusaka tu atas asbab apa? Yang pertamanya atas asbab perkahwinan. Jadi yang dapat ini suami ataupun isteri. Ya, suami ataupun isteri. Ya. Jadi atas asbab perkahwinan yang dapat suami ataupun isteri isteri lah. Dan kena tengok pula, bila kita cerita pewarisan melalui perkahwinan, maka kena tengok dalam bab perkahwinan itu dia mati, ya, si mati pemilik harta meninggal dunia, pasangan dia tu dicerai hidup atau cerai mati. Itu dalam bahasa kita lah, ya. Kalau dia cerai mati, dia ada hak. Kalau dia cerai hidup, tengok masih lagi dalam tempoh iddah ataupun tidak, ya. Lepas tu perceraian itu bagaimana? Adakah perceraian itu talak 1, talak 2, talak raj'i, ya? Dan bukan talak tuntutan fasaq. Ya, kalau tuntutan fasaq ni tak dapat. Ya. Jadi ini perlu dilihat.
Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang selalunya ditanya oleh mereka-mereka yang melakukan urus pusaka kepada waris-waris lah. Ya, jadi yang boleh dapat ini suami ataupun isteri boleh dapat atas asbab perkahwinan. Ya. Yang kedua, atas asbab dia adalah keturunan nasab. Berasal daripada keturunan nasab. Ada pertalian darah. Pertalian darah ni apa? Furuk yang ke atas, furuk yang ke bawah, usul yang ke atas. Ya. Ya. Bermakna furuk keturunan ke bawah, usul keturunan ke atas, dari atas, asal. Ya. Iaitu datuk, nenek, moyang kita. Ya. Kalau ke bawah ni, anak, ya, cucu, cicit, piut. Ya. Lepas tu hawashi. Hawashi adalah ketepi adik-beradik kita. Ya. Adik-beradik si mati. Ya. Ada hak daripada sebab dia adalah keturunan nasab. Tapi kita kena tengok nanti bagaimana adik-beradik ni dapat. Bila keadaan dia dapat. Sebab kena faham ada syarat tu sama dia terhalang oleh waris lain ataupun tidak. Itu kita kena faham. Dan ya, yang dapat dari segi sebab sebab mewarisi pusaka ini adalah orang-orang yang memerdekakan hamba, tuan atau puan yang memerdekakan hamba. Dan di Malaysia ini, ya, sebab Malaysia ini ada Baitumal, ya, di Singapura ada Baitumal, di Brunei ada Baitumal, maka ya seseorang Islam itu, ya, yang rakyat Malaysia contohnya mati di Malaysia, jika dia tidak mempunyai waris-waris yang menghabiskan harta pusaka itu, ya, maka dia akan pergi kepada Baitumal, ya, Baitumal. Kalau di Indonesia, dia akan pergi kepada, ya, keturunan yang ada tali persaudaraan tapi bukan dalam waris-waris faraid, waris-waris berhak, dia dipanggil zawil arham. Itu kalau di negara-negara yang tidak ada Baitumal, ya. Baik. Jadi ini yang kita faham, ya, kena faham. Jadi apabila seseorang itu meninggal dunia, maka kita kena tengok status dia. Dia ni mati bujang ke? Dia ni mati berkahwin ke? Ya. Berkahwin pula seorang isteri atau berpoligami. Ya. Dia ni mati sebagai mu'alaf, ada meninggalkan waris-waris bukan Islam, ataupun dia mati memang semua waris dia Islam. Ya. Siapa pula yang dia tinggalkan? Ya, selain daripada isteri tadi, kena tengok ada tak bapa, ada tak ibu, ada tak anak-anak lelaki, anak perempuan. Dan anak-anak ini perlu pula dilihat sah tak anak ini dari segi syarak. Adakah dia anak sah taraf? Kerana anak tak sah taraf ini hanya mewarisi pusaka daripada ibunya sahaja. Tidak berhak mewarisi harta pusaka daripada ayahnya, daripada bapanya. Ya, sebab itu, ya, kenapa dalam Islam ini menekankan bila anak yang tak sah taraf ini tidak boleh dibinkan ataupun dibintikan kepada, ya, ayahnya, ya, kepada ayahnya, kerana ia ada berkaitan dengan harta pusaka pewarisan. Dia ada berkaitan dengan bab nikah kahwin nanti. Ya, kalau seorang anak perempuan itu anak tak sah taraf, ya, walaupun dibintikan kepada bapanya tu tak boleh jadi, ya, wali, tak boleh. Ya, maka perlu dinikahkan dengan wali hakim. Ya, ya, itu dia. Ya. Jadi itu contoh-contohnya. Jadi anak tu tadi, anak angkat tidak ada dalam kategori sebab-sebab mewarisi pusaka, sebab dia bukan keturunan nasab. Ya, maka tak dapat. Anak susuan, dia bukan keturunan nasab, maka dia tak dapat. Jadi ini yang perlu kita faham sebelum kita pergi kepada siapakah waris-waris berhak yang sebenarnya. Jadi ini orang kata tapisan pertama perlu kita lakukan. Tapisan pertama sebelum kita memahami siapakah waris-waris berhak yang 25 tu tadi. Ya. Jadi kita dah lakukan tapisan pertama, ya, baru kita tengok, ya,
Ni dia. Nak mengenali waris-waris berhak tu tadi, yang 25 tu termasuk waris tersembunyi, siapa yang menghalang, ini pula yang kita kena faham. Ya. Jadi kita kena tengok siapakah waris-waris berhak, kita kena tahu yang dinyatakan 25 itu, ya, siapakah waris tersembunyi selain daripada 25, dan dalam 25 dan waris tersembunyi ini ada waris asal dan waris ganti. Siapa waris asal dan waris ganti, itu semua saya akan terangkan, ya. Dan yang ketiga, siapakah waris yang menghalang, menjadi penghadang, menjadi stopper kepada waris lain daripada mewarisi, ya. Jadi kalau kita tengok asbab mewarisi itu tadi, ya, seseorang waris yang berhak yang hidup ketika si mati meninggal dunia, dia waris berhak. Dia dalam senarai 25 contohnya. Ya, dia tidak terhalang oleh waris yang mempunyai kekuatan nasab yang lebih kuat. Ya, baik. Okay. Ada pertanyaan sebelum saya pergi ke waris 25? Dipersilakan kalau ada pertanyaan. Baik. Ya. Tak ada pertanyaan, izinkan saya teruskan. Baik. Daripada waris yang 25 orang itu, ya, waris berhak nyata yang dinyatakan dalam kitab-kitab faraid bersandarkan kepada dalil Al-Quran, ya. Kalau kita tengok ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 ini, ada 12 waris berhak yang dinyatakan dalam Al-Quran. Ya, yang selebihnya datang daripada hadis, ya, daripada hadis, ya, yang selebihnya. Baik, ya, senarai waris lelaki daripada 25 tu, 15 dalam kategori lelaki, 10 dalam kategori perempuan. Nampak? Daripada 25 waris berhak tadi, 15 lelaki, 10 perempuan. Baik, kita tengok waris lelaki, ya, siapa dia? Anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, bapa kepada si mati, datuk sebelah bapa kepada si mati, adik-beradik lelaki seibu sebapa kepada si mati, adik-beradik lelaki sebapa, SB adalah sebapa, ya, kepada si mati, adik-beradik lelaki seibu kepada si mati, anak lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa kepada si mati, anak lelaki daripada adik-beradik lelaki sebapa, ya, kepada si mati, bapa saudara, ya, PS bapa saudara, seibu sebapa daripada sebelah bapa kepada si mati, ya, bapa saudara sebapa daripada sebelah bapa kepada si mati, anak lelaki kepada bapa saudara tu pakcik lah kan, pakcik seibu sebapa sebelah bapa, anak lelaki kepada pakcik sebelah bapa, ya, sebapa sebelah bapa, suami, ya, kalau suami ni bermakna yang mati itu adalah isteri, dan tuan yang merdekakan hamba, ya, tuan yang merdekakan hamba, ya. Jadi ini, ya, yang ada dalam, ya, dalam ayat Al-Quran 11, 12, 176 dan juga hadis, ya. Baik. Jadi contoh yang dalam hadis ialah tuan yang merdekakan hamba, ya, itu contoh dalam hadis, ya. Itu antara contoh dalam hadis lah. Kalau suami ni anak lelaki, ya, bapa, datuk ni semua, adik-beradik lelaki, adik-beradik si ibu ni semua ada dalam Al-Quran, ya. Baik. Waris perempuan pula adalah 25, adalah 10 daripada 25. Bermula dengan anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki kepada si mati, ya, ibu kepada si mati, nenek sebelah bapa kepada si mati. Bermakna isteri kepada datuk tu tadi, ya, tapi yang sebelah bapa, ya. Nenek sebelah ibu. Uniknya nenek sebelah ibu dapat, ya. Kalau kita tengok bapa datuk tadi tak ada datuk sebelah ibu, ada nenek sebelah ibu sahaja, ya. Adik-beradik perempuan, ya, adik-beradik perempuan seibu sebapa, adik-beradik perempuan sebapa, adik-beradik perempuan seibu, isteri ataupun isteri-isteri, perempuan yang memerdekakan hamba, ya, perempuan yang merdekakan hamba. Jadi, ya,
kalau kita tengok daripada 15 lelaki dan 10 perempuan ni semua ada. Ya, dan si mati itu adalah sama ada suami ataupun isteri, maka yang berhak hanyalah 6 orang sahaja. 6 orang itu sama, sebenarnya 5 lah yang mati itu sama ada suami ataupun isteri. Ya. Jadi yang berhak itu 5 orang daripada 6 orang ni. Ini kita panggil waris utama. Daripada 25 tu tadi, hanya 6 sahaja dalam kategori waris utama, iaitu bapa kepada si mati, ibu kepada si mati, anak lelaki kepada si mati, anak perempuan kepada si mati, suami ataupun isteri. Ya, si mati itu suami ataupun isteri. Baik. Jadi ini dia 6 waris utama. Kerana apa? Bapa dan anak lelaki menjadi pendinding ataupun penghalang ataupun stopper ataupun memahjubkan ya waris-waris ya yang lain. Baik. Jadi nak memudahkan bagaimana untuk memahami ya waris-waris berhak ini yang 25 itu, maka saya ya berkongsikan ya apabila saya belajar ilmu faraid ini daripada 4 guru ya yang sahabat-sahabat kenalilah saudara ya hadirin dan hadirat sekalian, datuk-datuk, datin-datin ya yang budiman yang kenali daripada 4 orang ya. Ada guru-guru lain ya, kalau saya sebut tuan-puan pun tak kenali. Jadi yang kenali 4 ni, maka saya lakarkan carta berformula waris berhak yang 25 itu tadi untuk memudahkan. Kerana apa? Untuk memudahkan dalam carta ini ya, dia pertamanya ada turutan dia ya, kecuali adik-beradik lelaki seibu dan adik-beradik perempuan seibu ya. Itu kena letak asterisk. Saya lupa ubah sikit carta ni. Itu letak asterisk sebab dia kepentingan dia bukan ikut turutan, yang lain ikut turutan ya. Dan dia ada kategori. Jadi ya, inilah 25. Jadi formula yang saya beri ini 254842 itu ya, kalau dicampurkan 2 campur 5, 7, 7 campur 4, 11, 11 campur 8, 19, 19 campur 4, 23 campur 2 adalah 25. 2 yang pertama itu bermula dengan suami ataupun isteri, iaitu si mati. Diikuti dengan 5 waris atas, 4 waris bawah, 8 waris tengah dan 4 waris sisi. Ya. Ini dia. Dan 2 lagi adalah tuan dan puan yang merdekakan hamba. Jadi sesiapa yang ya, tuan-puan, datuk-datuk, datin-datin, hadirin dan hadirat sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah ini, yang betul-betul ingin memahami ya ilmu faraid ini, ingin mengamalkan ilmu faraid ini, ingin berkongsi ilmu faraid ini, maka ingat, hadam dan amalkan ya, dan fahami betul-betul carta berformula waris berhak ini. Ya, sekiranya anda faham carta berformula waris berhak ini, anda telah ada 50% ya ilmu faraid, teori faraid. 50%. Hadam benda ni betul-betul. Ya, baik. Ya, nanti saya akan gunakan. Baik. Ya, saya akan terangkan, saya akan gunakan dengan whiteboard. Waris nyata dan waris tersembunyi. Dari 25 tu tadi, ada waris nyata dan ada waris tersembunyi. Siapa waris nyata? Di pembukaan tadi saya dah terangkan. Waris nyata yang 25. Waris tersembunyi itu adalah waris yang tidak disenaraikan dalam senarai 25 waris yang berhak yang dinyatakan. 25 waris berhak. Kan? Tetapi sebenarnya, ya, mereka termasuk dalam kategori waris berhak. Contohnya moyang lelaki dan moyang perempuan sebelah bapa. Ya? Cicit lelaki dan cicit perempuan daripada cucu lelaki kepada anak lelaki. Bermakna daripada keturunan lelaki, anak lelaki. Ya? Piut dan semua tu. Ya? Lepas moyang apa, cilawagi dan sebagainya, atas-atas tu saya pun nak ingat ya. Kenapa mereka waris tersembunyi?
disebabkan ya, selalunya yang mati tu suami atau isteri, kita lah yang mati tu. Ya. Kita ni tak dapat berjumpa dengan moyang saya. Ya. Saya dapat jumpa datuk saya sekejap je, tak lama. Ya. Saya belum ada lagi cucu dan belum ada lagi cicit. Ya. Jadi sebab itu waris tersembunyi ini tidak disenaraikan sebagai waris nyata kerana selalunya mereka ini sama ada telah meninggal dunia dahulu ataupun belum lagi dilahirkan. Ya. Tapi kena ingat mereka adalah waris tersembunyi. Jadi bila kita buat pengurusan pusaka, terutamanya dalam nak kira berapakah bahagian-bahagian faraid, nisbah-nisbah pecahan-pecahan faraid, nak kira pembahagian dia, maka kena tengok waris tersembunyi ini sekiranya ada. Ya. Contohnya pada bulan 2 dan bulan 3 tahun ini tadi, saya menyelesaikan membuat kiraan faraid untuk permohonan sijil faraid bagi kematian pemilik harta tahun 1956. Dia mati 1956. Lepas dia mati ada 53 kematian yang lain, melibatkan jumlah waris yang berhak mewarisi kebanyakannya adalah cicit dan piut. Cicit dan piut yang si mati pada umur 1956 tu, yang meninggal 1956 itu. Seramai 194 orang. Jadi kebanyakan mereka adalah waris tersembunyi. Baik, itu contohnya. Kita ambil pula siapakah waris ganti. Kena faham daripada carta berformula ni tadi, ada satu waris tersembunyi dan dalam carta itu adalah waris ganti. Siapa dia waris ganti? Waris ganti adalah waris yang menjadi pengganti kepada waris asal. Contohnya, cucu lelaki adalah waris ganti kepada anak lelaki. Kan dalam tu ada waris bawah tu, cucu lelaki daripada anak lelaki. Dia adalah waris ganti. Bapa, datuk adalah waris ganti kepada bapa. Nenek adalah waris ganti kepada ibu. Sekiranya waris asal masih ada, waris ganti tidak berhak menerima pusaka. Kan? Jadi kita tengok rajah ni, gambar rajah ni, carta ini kita tengok anak lelaki ada. Anak lelaki si mati ada, dia pun ada cucu lelaki ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki yang lain. Tetapi disebabkan adanya anak lelaki itu, maka cucu si mati tidak berhak sebagai waris faraid. Tapi dalam senarai, waris-waris berhak boleh menerima faraid. Boleh menerima sekiranya dia tidak terhalang. Jadi waris ganti ini selalunya dia terhalang dengan waris asal kerana waris asal itu masih ada. Dia dimahjubkan oleh waris asal. Sebab tu waris ganti ni kita kena faham lah. Jadi kalau kita tengok, kita ambil contoh tadi, kalau bagi contoh kat sini, kategori A dan kategori B. Iaitu waris atas dan waris bawah. Kita tengok waris tengah. Waris tengah dia, dia punya waris ganti adalah anak lelaki dari adik-beradik lelaki seibu sebapa dan anak lelaki daripada adik-beradik lelaki sebapa. Itu waris ganti kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa ataupun adik-beradik lelaki sebapa. Itu kategori tengah. Dalam kategori tengah itu ada waris tersembunyi, iaitu cucu lelaki dari anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Kan? Itu adalah waris tersembunyi. Baik. Waris sisi pula, kalau kita tengok siapa waris ganti dia? Anak lelaki daripada bapa saudara. Bermakna anak lelaki kepada pakcik kita sebelah bapa kita yang seibu sebapa dengan bapa kita ataupun sebapa dengan bapa kita, anak lelaki dia. Anak lelaki dia kalau kita tengok dengan kita ni siapa? Sepupu lelaki kita. Dalam struktur keluarga, sepupu lelaki kita. Dengan syarat daripada keturunan pakcik kita. Bukan keturunan makcik. Keturunan makcik sepupu lelaki tak dapat. Dia itu sepupu lelaki daripada makcik, dia dipanggil zawil arham.
ya, dalam bahasa ilmu faraid. Ya. Jadi itu yang kita kena faham, siapakah waris nyata dan waris tersembunyi. Baik, ada soalan? Baik. Ada soalan, dipersilakan. Ya. Ada soalan bertulis tak? Tak ada. Baik. Ya. Ya. Dipersilakan. Kak N, dipersilakan. Akak kurang faham. Maksudnya tuan-tuan yang memerdekakan. Tuan-puan yang merdekakan hamba ini kan, kalau zaman dulu, ya, masa zaman Islam, di awal zaman Islam, ada kes-kes penghambaan. Kita ambil contoh, ya, Saidina Bilal bin Rabah ini asalnya adalah seorang hamba. Saidina Bilal bin Rabah, ya, radhiyallahu anhu. Jadi, ya, dia dimerdekakan. Maka orang yang memerdekakan Saidina Bilal itu, ya, dia berhak sebagai salah seorang yang mewarisi harta pusaka Saidina Bilal. Tetapi sekarang ini dah tak ada lah. Penghambaan ini dah tak ada. Ya? Dah tak ada lah. Jangan pula kita kata sebab, ya, Kak N contohnya ada orang gaji itu meninggal, Kak N kata, oh aku berhak, ya, mewarisi harta pusaka dia sebab dia orang gaji aku. Bukan. Orang gaji bukan hamba kita, ya. Ya, orang gaji itu adalah pekerja kita. Ini zaman dulu lagi, ya. Zaman penghambaan. Baik. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Kak N bertanya. Baik. Ya. Jadi saya nak menggunakan, izinkan saya keluar daripada slide ini, ya. Saya nak menunjukkan, ya, menggunakan whiteboard. Ya. Ya, whiteboard ini dia waris, ya, gambar carta berformula tadi. Apabila, ya, dalam ilmu faraid, siapakah yang utama? Waris utama ini ada 6 orang. Ya, waris utama ini ada 6 orang. Siapa dia? Ya. Bermula dengan bapa. Ya. Bila ada bapa, ada ibu. IB. Ya. Lepas tu tak kisahlah kalau tu suamilah. Ya. Kalau kotak, lelaki, suami. Ya. Ya. Kalau bulat, perempuan, isteri. Ya. Mungkin anak kepada yang mati itu isteri lah, tapi bermakna yang ini yang mati adalah anak, ya, kepada bapa dan ibu tu. Baik. Dan ada tak dia anak lelaki, anak perempuan. Ini adalah waris utama. Ini waris utama. Jadi apabila kita, ya, nak memahami waris berhak faraid kita, nampak? Kalau kita tengok daripada ni ada 25, tapi yang ini kalau tengok gambar rajah ada 6 je yang dilakarkan. Bapa sudah tentunya seorang. Ibu kita dah tentunya seorang, ibu kandung. Ya. Isteri mungkin 2-3 orang, ya, maksimum 4 orang lah. Anak lelaki pun berapa orang. Tapi inilah dia daripada 25 yang dinyatakan itu tadi, 6 ini dikenali sebagai waris utama. Ya? Ini waris utama. 6 orang ini dia berhak menerima harta pusaka kita. Dan 2 orang waris utama ini, yang pertamanya bapa, yang keduanya anak lelaki. Sama ada bapa atau ada anak lelaki, dia menghalang waris-waris yang lain, waris tengah dan waris sisi daripada mewarisi. Saya ulangi. 2 dalam kategori waris utama ini, bapa dan anak lelaki, dia akan sama ada bapa atau anak lelaki atau kedua-duanya, dia menghalang waris tengah dan waris sisi. Datuk kenapa tak dapat? Sebab bapa waris asal ada.
cucu lelaki daripada anak lelaki, kenapa tak ada dalam gambar rajah? Sebab waris asal anak lelaki ada. Itu sebab dia. Jadi 6 je waris utama. Ya? Faham? Jadi kita dah tak payah tengok waris tengah, waris sisi. Baik. Saya ambil contoh diri saya dulu ya, sebelum saya tanya kepada datuk-datuk, datin-datin yang ingin, ya, hadirin dan hadirat sekalian, sahabat-sahabat yang ingin saya lakarkan dia punya carta struktur faraid. Baik. Ya. Ya. Baik. Ini contoh carta struktur faraid saya, ya, menggunakan waris utama sebagai guide. Ya, sebagai kita punya sandaran. Ya. Baik. Bapa, ibu. Ya. Ini saya. Ya. Dai. Ya, saya. Ya. Dan saya ada seorang isteri. Ya. Dan saya ada seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Baik. Jadi saya dah tak payah nak lakarkan adik-beradik saya, adik-beradik ataupun bapa-bapa saudara saya. Dan ayah saya masih hidup. Umur ayah saya 86 tahun. Ibu saya masih hidup, berumur 79 tahun. Ya? Sekiranya ditakdirkan ayah saya meninggal dunia pun, ya, ada anak lelaki yang masih lagi menghalang waris tengah dan waris sisi daripada mewarisi. Ya, sebab adanya anak lelaki. Baik, baik. Ya. Kak N nak jadi contoh, Kak N? Boleh? Boleh Kak N jadi contoh? Boleh, Boleh. Datuk. Baik. Jadi saya tanya dengan Kak N. Kita mulakan bila kita draw carta faraid, struktur faraid ini, kita mulakan dengan bapa dulu. Kak N masih ada lagi bapa? Ya. Ada ke tak ada? Ada. Ada. Baik. Bapa ada. Ibu? Masih ada lagi. Ibu pun ada. Alhamdulillah. Jadi ini Kak N. Ya. Ups. Kak N lelaki pula. Mana boleh kan? Dah lah panggil Kak N kan. Ya. Ni Kak N ya. KA je lah. Okay. Baik. Kak N ya. Ada suami bukan? SU. Betul? Kak N ada berapa anak? 4. Berapa lelaki, berapa perempuan? 1 lelaki, 3 perempuan. Baik. Jadi kita boleh draw macam ini. Ya. 1 anak lelaki, yang perempuan tu kita boleh draw 3 kotak macam ini. Ya. Pun boleh juga. AP, AP, AP. Ya. Ataupun kita boleh draw macam gini. Ya, kita boleh draw macam ini pun boleh. AP, AP, AP. Bermakna 3 lah tu. Baik. Jadi Kak N masih lagi ada bapa, masih ada alhamdulillah anak lelaki. Sekiranya Kak N meninggal dunia, waris tengah dan waris sisi tak dapat. Ya, tak payah tengok waris tengah dan waris sisi. Jadi ini waris faraid Kak N sekarang ini. Ditakdirlah Kak N, ditakdirkan ayah ni dulu meninggal dunia daripada Kak N. Masih lagi adik-beradik dengan tu tak dapat sebab anak lelaki masih ada. Ya. Baik. Ya. Siapa lagi yang nak jadi contoh, dipersilakan. Saya drawkan untuk dia. Dipersilakan. Kak N boleh tutup Kak N punya mikrofon. Dipersilakan siapa lagi yang nak jadi contoh. Menawarkan diri. Saya Ustaz. Siapa dia tu? Dr. Ana. Okey, dipersilakan doktor, dipersilakan. Okey, mak ayah ada lagi. Mak ayah ada lagi. Adik-beradik, 2 lelaki, 2 perempuan. Mak ayah ada lagi, bapa,
Ibu. Lepas tu doktor, kan? Doktor ada suami. Suami dah tak ada. Suami dah tak ada, baik. Ya, suami dah meninggal, SU. Ya. Anak ada berapa? Okey, anak 3 perempuan semua. 3 perempuan. Baik. Ya. Kita draw macam inilah supaya senang sikit. Ya. Sebab dia perempuan semua. Baik. Ya, terima kasih doktor ya. Okey. Ya, dalam keadaan sekarang ini doktor, adik-beradik tak dapat. Adik-beradik dengan pakcik tak dapat. Tapi ditakdirkanlah sebelum doktor meninggal dunia, ayah ni meninggal dunia dahulu. Sekarang ni kenapa dia tak dapat? Sebab dihalang oleh ayah. Ya. Kenapa adik-beradik ni adik-beradik tak dapat? Sebab ayah ni satu dia terhalang. Ditakdirkan ayah ini meninggal dunia dahulu daripada doktor. Ya. Ayah meninggal dunia, kita pangkah. Baru doktor meninggal dunia. Doktor meninggal kemudian daripada ayah. Maka sekarang ini kita kena tengok adik-beradik doktor. Adik-beradik doktor berapa orang? Berapa lelaki, berapa perempuan? 2 lelaki, 2 perempuan. Adik-beradik si ibu sebapa ya? 2 lelaki bermakna ABL dan satu lagi ABL, adik-beradik lelaki. Ya. Dan adik-beradik perempuan. Ya. ABP, ABP. Okey. Ini berlaku apabila bapa dah meninggal dahulu sebelum doktor. Ya. Dalam keadaan sekarang ini sebab bapa masih ada ya doktor ya. Ya. Sebab bapa masih ada. Ya, bapa masih ada. Jadi yang ini terputus, dia tak dapat mewarisi dulu. Kalau doktor meninggal dulu pun daripada ayah, dia orang tak mewarisi sebab ya, ayah menjadi penghalang. Kalau ayah meninggal dunia dahulu daripada doktor yang saya kata tadi, barulah ya, garisan ini jadi garisan tidak terputus. Dengan syaratnya ayah meninggal dunia dahulu. Jadi ini situasi faraid doktor lah sekarang ini. Yang ini masih lagi terputus-putus disebabkan ayah masih hidup. Ya. Kalau ayah dah tak ada, makna adik-beradik boleh dapat bahagian lah ya? Ya, betul. Betul. Bila ayah dah tak ada ni, kan, ayah meninggal dunia, kan? Barulah adik-beradik ni dapat. Sekarang ni adik-beradik tak dapat sebab ayah menjadi pendinding kepada mereka. Okey, Ustaz, kalau belah macam mana keadaan yang anak saudara anak kepada adik-beradik lelaki tu yang boleh dapat? Bila adik-beradik lelaki ni tak ada. Dia meninggal. Okey. Ya? Dalam kes doktor ni sebab ada makcik ni. Makcik ni menjadi penghabis. Ini pun dah tak ada, ini dah tak ada, barulah anak lelaki kepada ABL dapat. Adik-beradik lelaki. Makna anak lelaki kepada adik-beradik perempuan tak dapat? Tak dapat. I see. Tapi syaratnya semua ni mati. Semua dah mati. Yelah. Baru doktor mati. Baru dia dapat. Ya? Jadi itu. Baik. Jadi ramai situasinya selalu macam ini doktor. Ya, situasinya selalu macam ini. Selalunya apabila seseorang itu meninggal dunia, ya, adik lelaki dia ni yang seorang ni masih ada lagi. Kan? Yang ini tak ada, tapi yang ini ada. Kan? Maka adik-beradik lelaki ni dapat. Walaupun yang ini dah ada anak lelaki ni. Tak dapat. Tapi anak-anak lelaki kepada yang meninggal tu tak adalah kan? Tak dapat lah. Tak dapat. Ya. Sebab ada adik-beradik lelaki. Sebab ada adik-beradik lelaki. Sebab waris asal dekat tengah ni masih lagi ada lagi. Ya. Baik. Ya. Jadi itu dia. Ya. Ya. Baik. Saya nak bagi doktor punya situasi ni, ya. Saya nak gunakan ya doktor, izinkan saya gunakan ya. Boleh.
saya letak sikit nisbah faraid. Ni dah advance sikit lah. Nanti kita akan sampai ke nisbah bahagian yang ketiga. Ya, bahagian yang ketiga. Ya, saya betulkan balik. Jangan padam dulu. Ya, baik. Datuk, Ya, tanya. Yang dapat tadi tu, kata, Ya. kalau misalnya kata akak, dengan mak Apa? ayah akak dah pisah dengan mak akak. Tapi dia masih lagi. Dia berhak. Kak N, sebab tak clear sangat Kak N, ulang balik sebab dia terputus-putus. Kak N dia terputus-putus ataupun Kak N letak dalam kalau tu tak elok, masukkan dalam message, saya akan jawab. Baik. Ni doktor punya situasi. Saya mengambil contoh bahawa bapa dah meninggal dunia dahulu daripada doktor, baru doktor meninggal dunia. Kita ambil tengok dari segi kita kedahapan sikit nisbah faraid, ya. Ibu mendapat 1/6. Ya. Anak mendapat 2/3, anak perempuan ni kongsi 2/3 sama rata. Jadi kalau kita tengok ni 1/6 lah. Ni kita jadikan kena nisbah setara bersamaan dengan 4/6. 4 campur 1, 5. Jadi adik-beradik ni semua akan mewarisi 1/6 baki. Ya. Baik. Ya, itu situasi doktor, ya. Doktor syaratnya bapa dah meninggal dululah. Kan? Jadi kalau adik lelaki doktor ni meninggal dunia pun dulu, sebab ada adik-beradik lelaki dengan adik-beradik perempuan doktor ni, mereka kongsi juga 1/6. Yang anak-anak adik-beradik lelaki ni tak dapatlah. Itu contoh situasi. Ya. Okey. Kak N punya soalan apa dia? Saya nak tengok Kak N punya soalan. Tak ada. Ya. Baik. Ya, siapa yang nak bertanya tu angkat tangan. Muhammad, dipersilakan Muhammad. Halo, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Saya nak tanya ni, maksudnya hierarki pembahagian harta dia akan bermula daripada bapa, ibu. Ya. Lepas bapa ibu, kalau bapa ibu tak ada baru tengok pada anak lelaki. Tidak. Dia Ataupun bapa, lepas tu anak lelaki dulu, lepas tu ibu, lepas tu baru anak perempuan. Dia gini, yang saya mulakan carta tu tadi, saya lakarkan. Dia bukan bermula siapa dulu, siapa kemudian. Okey. Bermula kemudian tu kita akan belajar dalam fahami faraid yang berikut. Cuma dari segi faraid, bila kita lakarkan, dia mestilah bermula daripada bapa, ibu. Okey. Ya. Lepas tu barulah lakarkan si mati, kan? Kalau kes Abang Muhammad, inilah, ya, MOHD, kan? Kita tanya dia ada isteri ke tidak. Kan? Sebab bila kita bertanya ni, ya Abang Muhammad, kan macam saya bertanya dengan Abang Muhammad, Abang Muhammad masih hidup. Jadi itu yang kita lakarkan daripada waris utama tadi yang 6. Okey, tahu. Jadi pembahagian tu nanti kita kena tengok siapakah antara waris-waris utama ni yang akan menghabiskan baki faraid. Bila ada anak lelaki, anak perempuan, ambil contoh kes Abang Muhammad, ada anak lelaki, anak perempuan ke? Ada kan? Ada. Baik. Katalah contohnya Abang Muhammad meninggal dunia. Ya? Analogi sahaja. Ya? Maka kita kena bahagikan yang ini dulu. Sebab soalan Abang Muhammad, kan, siapa dapat dulu? Sebab yang ini sebab mereka ini menghabiskan baki faraid. So dia dapat 2/3 lah. 1/2 lah. 1/2 lah. Tak, ini 1/6. Yalah, yang anak tu 1/2. Ini tak 1/8. Nanti dulu kita kena tengok. Kan? Jadi 6 dia jadi 24. Ini jadi 4/24. Okey. Ini jadi 4/24. Okey. Ini jadi 3/24. 3/4. 4 campur 4, 8, 11. Jadi baki faraid ada 13/24. 13/24 ni dibahagikan berapa anak lelaki Abang Muhammad? 1 anak lelaki, berapa anak perempuan? 3. 4 anak perempuan, 1 anak lelaki. Jadi 5. Setiap anak lelaki dapat 2 bahagian. 2/5. Setiap anak perempuan 4 bahagian. Anak perempuan 4 kan?
satu bahagian. Jadi anak perempuan ni, jadi bahagian anak lelaki 13/24 ni, untuk anak lelaki, kiraan dia adalah 13/24 kali 2/6. 2/6. Sebab dia dua bahagian. Anak perempuan setiap seorang satu bahagian. Jadi 2 campur 4 Oh, okey bahagian 6. Kalau faham. anak perempuan kan 13/24 ya, dikalikan dengan 1/6 kalau anak perempuan. Anak lelaki 2/6. Itu beza dia. Jadi dari segi pembahagian, dia kena tengok dulu siapakah yang menghabiskan baki faraid. Tapi dari segi melakarkan carta, kita buat daripada waris utama bapa dan ibu lah. Ya? Itu perbezaan dia. Baik. Jadi kalau tu saya lakarkan carta tu tadi daripada waris utama ni. Ya? Daripada waris utama tu tadi. Ya? Itu yang saya lakarkan carta. Jadi bila ada bapa, bila ada anak lelaki, ya, maka dia menjadi penghalang kepada waris tengah kumpulan C dan waris sisi kumpulan D, iaitu pakcik-pakcik, daripada mewarisi harta pusaka. Ya, baik. Okay. Jadi ini contoh-contoh yang saya lakarkan tadilah. Kalau macam Abang Muhammad yang carta belah kiri, ya. Kalau doktor tadi dengan Kak N, carta belah kanan. Dalam kes doktor tidak ada anak lelaki dan suami ya telah meninggal dunia. Jadi yang mana yang meninggal dunia kita pangkahkan. Ya, kita pangkahkan. Jadi yang tadi saya pangkahkan tu meninggal dunia itu, kita nak tengok situasi faraid kita apabila kita meninggal dunia. Apa jadi? Ya. Bermakna masa kita meninggal dunia itu, maka waris-waris yang lain itu masih hiduplah contohnya. Kan? Jadi itu kita ambil contoh. Ya? Baik. Kan? Jadi dalam gambar rajah yang saya kongsikan tadi, saya kongsikan juga tentang siapakah yang menjadi mahjub. Mahjub ini ya ada 3 jenis. Yang pertama, dia penghalangnya ada 3 jenis. Satu, dia menghalang dua daripada jenis tersebut menghalang sepenuhnya. Maksud menghalang sepenuhnya, dia adalah mahjub syarak. Bermakna tadi mu'alaf, ahli keluarga dia bukan Islam, tak dapat. Ya? So seseorang anak yang membunuh bapa dia, dia tak mewarisi harta bapa dia. Itu mahjub syarak. Bermakna dia tak dapat sepenuhnya. Ya? Mahjub ihirman pula adalah mahjub yang disebabkan adanya waris nasab yang lebih kuat. Nasabnya, ya, pertalian darahnya lebih kuat. Jadi contohnya tadi, bapa dan bapa atau anak lelaki menghalang waris tengah, iaitu adik-beradik kita, ya, dan juga waris sisi, pakcik-pakcik kita daripada mewarisi harta pusaka. Mahjub hirman ini juga dikenali sebagai halangan utama. Mahjubnya, mahjub ini halangan utama yang halang, ya, dari segi seseorang itu mewarisi. Sebab mahjub syarak ini, ya, di awal lagi kita dah tahu. Ya. Sementara mahjub nukson, ya, halangan nukson ini ialah mahjub yang menjadikan nisbah faraid mengecil. Ya. Jadi bila kita pergi kat nisbah tadi, ya, contohnya nisbah, ya, nanti bila kita tengok dalam ayat Al-Quran ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 itu dinyatakan kalau situasi si mati tidak ada anak, tidak meninggalkan anak kandung, ya, maka berapa bahagian dia? Kalau si mati itu meninggalkan anak kandung, berapakah waris-waris dia? Contohnya, ya, kalau yang meninggal itu suami, ya, yang meninggalkan isteri itu suami dengan isteri itu tak ada anak, ya, maka isteri itu dapat 1/4. Tapi jika suami dengan isteri itu ada anak, atau suami ni masa dia kahwin dengan isteri itu, dia duda bawa anak, yang mati itu suami, maka suami itu ada anak kandung, maka isteri itu tadi, walaupun dengan isteri itu tidak ada zuriat, maka isteri itu dapat 1/8. Ya, jadi itu yang perlu kita fahamlah 3 jenis mahjub ni. Baik, ini halangan. Jadi kalau saya terangkan tadi dengan gambar rajah tu, bapa
dan anak lelaki menjadi penghalang besar kepada waris tengah. Bila waris tengah dah terhalang, secara automatik waris sisi iaitu kumpulan D terhalang. Jadi cara kita nak pastikan siapakah waris berhak ini, yang pertamanya kita hanya tengok tumpukan kepada kumpulan A dengan kumpulan B dahulu. Itu dalam kategori waris utama. Kemudian kalau tak ada keturunan lelaki dalam kategori B dan tidak ada bapa dalam kategori A, maka barulah tengok kategori C, waris tengah. Bila tak ada keturunan lelaki dalam waris tengah, barulah tengok pakcik tu. Maksud saya yang ini. Nampak? Bila ada bapa, ada anak lelaki ataupun keturunan lelaki dia, waris tengah terhalang, waris sisi terhalang. Untuk mudah, saya pakai whiteboard lagi nampak. Sebab whiteboard saya ada ni. Baik. Si mati ada bapa. Kita ambil contoh situasi satu. Dia ada bapa. Atau dia ada anak lelaki. Maka yang ini akan terhalang. Anak lelaki atau keturunan lelaki dia akan terhalang. Baik. Itu situasi pertama. Situasi pertama dia akan halang. Bermakna sebab dah tak payah tengok. Kita ambil situasi kedua. Kes doktor tadi. Bapa, doktor masih ada. Tapi katalah bapa pun dah meninggal dunia. Bapa meninggal dunia. Dan tiada keturunan lelaki. Dari kategori bawah. Iaitu kategori bawah ni apa? Kategori B. Kan? Maka sebab tak ada penghalang, ini dapat, tapi yang ini kita question mark dulu. Sebab kalau ada waris lelaki kat sini, yang ini tak dapat. Jadi proses dia, kalau Abang Muhammad nak memahami lagi, saya gunakan Abang Muhammad sebab Abang Muhammad tadi dia dah pergi jauh Bila ada bapa kat sini, kat sini ada bapa, kat sini ada anak lelaki atau keturunan lelaki, yang ini kita tak payah tengok. Tak payah tengok. Baik. Sekarang ini kat sini tak ada bapa. Kita padam dulu. Kat sini tak ada bapa. Kat sini tidak ada keturunan lelaki. Maka kita tengok yang sini dahulu. Yang sini ada tak keturunan lelaki? Kalau kat sini ada keturunan lelaki, yang ini kita tak payah tengok. Baik. Datuk, maaf celah Datuk. Maksudnya keturunan lelaki itu maksudnya cucu lelaki atau cicit lelaki? Cucu lelaki, cucu lelaki One-one atau lelaki. cicit lelaki daripada keturunan lelaki lah. Lepas tu bawah lagi, piut. Yelah. Betul lelaki. Yang lelaki. Okey, faham. Sama juga yang ini, Abang Muhammad anak lelaki nanti ada cucu lelaki, ada cicit lelaki, ada piut lelaki, ada oneng-oneng lelaki kan. Kan? Kalau perempuan tak kira yang tengah tu? Tak kira. Sama juga lelaki, yang lelaki. sama juga yang sisi. Sisi pun tak kira. Tak kira. Jadi Jadi semua lelaki ada yang lelaki, barulah dah tak ada yang lelaki, barulah tengok yang ini. Nampak? Dah tak ada lelaki, baru tengok yang ini. Dan kalau tak ada yang lelaki ini, barulah pergi ke Baitul Mal di Malaysia. Jadi nak pergi ke Baitul Mal tu bukan perkara yang terus Baitul Mal, tidak. Kena cari dulu ke bawah-bawah ni yang tersembunyi ni. Yang sini tersembunyi cari. Yang sini tersembunyi cari. Sebab ada tersembunyi lelaki kat sini, yang sini tak dapat. Tak ada tersembunyi lelaki kat sini pun tak ada tersembunyi lelaki, maka pergi tengok sini. Tak dapat, barulah pergi ke Baitul Mal.
Jadi Baitul Mal ini adalah yang terakhir. Ya. Baitul Mal ini adalah yang terakhir. Ya. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Puan Fatmawati nak bertanya ke? Fatmawati tu Tak, saya dah matikan dia. Dah matikan dia punya speaker. Dia nak bertanya ke? Nak bertanya, dipersilakan. Baik. Ya. Baik. Jadi itu dia, ya. Majuk himan ni halangan yang paling utama, ya. Sebab majuk syarak tu di peringkat awal kita dah tahu, ya. Selalunya bila kita sebut dalam ilmu faraid ni mahjub sahaja, dia bermaksud adalah mahjub hirman. Ya, mahjub hirman, ya. Jadi kalau kita tengok bapa atau anak lelaki halang adik-beradik si mati, ya. Bapa halang atuk sebelah bapa dan nenek sebelah bapa. Sebab datuk ni adalah waris asal. Atuk dan nenek adalah waris ganti. Adik-beradik lelaki seibu sebapa akan halang adik-beradik sebapa. Kerana apa? Adik-beradik lelaki seibu sebapa lebih kuat nasab dia daripada adik-beradik sebapa tu. Ya, kan? Atuk sebapa, anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki akan halang adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu ni dia situasi yang unik sedikit. Ya. Ibu halang nenek sebelah bapa dan nenek sebelah ibu. Itu contoh-contoh mahjub hirman. Ya. Jadi dalam ilmu faraid ini bila kita sebut mahjub, selalunya orang fokus kepada mahjub hirman. Saya singkatan mahjub hirman ni saya panggil MH. Ya. MH, ya, bukan kod Malaysia Airlines yang hilang tu, bukan. MH itu adalah singkatan mahjub hirman, ya. Kalau nak ingat bahasa mudah nak ingat, tips dia saya panggil dia min halangan. MAIN bahasa Inggeris, min halangan, ya. Sebab MH kan nak ingat min halangan, ya. Kalau orang Kelantan kata, dia kata me halangnya, ya. Itu dia. Baik. Kan? Jadi kalau kita tengok waris utama, gambar rajah waris utama dengan mahjub hirman ni nampak. Saya dah drawkan lah. Ada bapa, ada anak lelaki, maka adik-beradik itu ada pendinding, dinding batu. Dinding batu yang halang adik-beradik daripada mewarisi. Ya. Jadi dalam kes doktor tadi, tidak ada anak lelaki, tapi sebab ada bapa, maka dia pun menghalang. Ya, ini dalam kes dalam kes ni kalau tak ada bapa, tak ada anak lelaki, adik-beradik akan dapat. Itu yang saya terangkan tadi. Ya, jadi inilah senarai-senarai, ya, siapa yang menghalang siapa. Siapa yang menghalang siapa. Jadi kalau nak ingat ni tuan-puan, ya, memang banyaklah. Ya, sebab itu saya memberikan carta, ya. Berformula itu tadi, kita gunakan faham carta berformula ini, kita gunakan, maka lebih mudah kita nak ingat. Tak payah nak ingat satu persatu 20, ya, senarai 15 ni, yang dalam setiap senarai itu ada 2 atau 3 orang yang dia halang. Jadi contohnya macam gini, ya, menggunakan carta berformula tadi, selalunya waris A iaitu bapa dan waris B iaitu anak lelaki ataupun keturunan lelaki menghalang waris C dan waris D. Waris tengah, waris CC akan terhalang dengan adanya bapa ataupun keturunan lelaki daripada waris B. Ya. Selalunya waris C akan menghalang waris D. Bila ada keturunan lelaki, ya, seibu sebapa ataupun sebapa daripada waris tengah, ya, keturunan lelaki, maka seibu sebapa ataupun sebapa akan halang waris CC, kumpulan D. Ya. Waris asal menghalang waris ganti. Bapa, contohnya waris atas, bapa menghalang datuk, menghalang nenek. Ya. Kalau kumpulan bawah, anak lelaki menghalang cucu lelaki dan cucu perempuan dia. Ya, kalau waris tengah, waris asal dengan waris ganti kan, adik-beradik lelaki seibu sebapa menghalang anak lelaki
daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Itu contoh dia. Adik-beradik seibu tidak dihalang oleh adik-beradik seibu sebapa dan adik-beradik sebapa. Itu kena ingat ya. Sebab tu saya kata adik-beradik seibu ni dia unik. Yang orang menghalang dia adalah siapa adik-beradik seibu ni? Yang halang dia adalah atuk, bapa anak lelaki, atuk sebelah bapa, anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dan keturunan lelaki daripada anak lelaki akan menghalang mereka. Ya. Tambahan halangan mereka adalah untuk adik-beradik seibu ni, atuk sebelah bapa, anak perempuan, cucu perempuan dan cucu perempuan daripada anak lelaki, bermakna keturunan perempuan daripada keturunan lelaki bawah tu akan halang adik-beradik seibu. Itu je yang unik sedikit ya tentang halangan ini. Baik. Kan? Ini yang saya kata tadi tentang mahjub muhsan. Ya. Tentang nisbah-nisbah ini saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Nisbah-nisbah ni macam mana nak ingat ya. Cuma hari ini kita belajar dua benda. Siapakah waris berhak? Daripada waris berhak itu siapakah waris-waris faraid kita dan ya siapakah penghalang. Jadi bila sebut penghalang ni ya ada penghalang yang menyebabkan nisbah faraid yang kita dapat menjadi kecil. Kan? Ini contoh je, iaitu daripada tak ada anak pergi kepada ada anak. Itu je. Tapi tentang nisbah-nisbah faraid ini insya-Allah kita akan kongsikan pada minggu hadapan ya. Baik. Ada soalan sebelum saya pergi kepada kesimpulan? Ya, nak faham tentang waris-waris faraid ya, soalan kalau boleh ataupun soalan-soalan faraid sebelum saya pergi kepada kesimpulan. Ya. Dipersilakan kalau ada. Assalamualaikum Datuk Maziah. Waalaikumsalam. Ya, Puan Maziah. Saya nak tanya bagaimana pula dengan keadaan jika keadaan mu'alaf. Katalah mu'alaf tu hanya ada 2 anak perempuan tetapi dia ada adik lelaki yang juga beragama Islam. Apa dia balik semula Puan Maziah? Dia mu'alaf, dia ada isteri. Ya. Dia ada anak perempuan anak perempuan, dia tak ada anak lelaki. Baik. Okay. Bagaimanakah dia punya Dia ada adik-beradik Islam ke? Tak ada dah. Keluarga Islam lain dah tak ada dah. Dia ada seorang adik-beradik lelaki Islam, yang lain-lain tak Islam. Okey, bermakna mu'alaf tu macam inilah ya. Kita kalau drawkan supaya masing-masing boleh ikut. Ni mu'alaf tu tadi. Ya. MNA pula. Ya. MUA mu'alaf. Ya. Dia ada isteri dia Islam lah kan. Dia ada berapa anak perempuan? Dia ada 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. Baik. Anak perempuan saja ya. Tak ada anak lelaki. Baik. Jadi bapa dia dengan ibu dia bukan Islam lah kan. Cuma sekiranya dia meninggal dunia, kan, isteri dia akan dapat 1/8. Anak dia akan dapat 2/3. Ya. Jadi 8/3 ni kita jadikan dia kepada 24 lah ya. 16/24. 3/24. Kan? Jadi ada baki 5/24. Ya. Baki 5/24 ni pergi kepada siapa? Jadi kita tengok dulu pertamanya dia ada tak ya adik-beradik Islam? Ada tak? Jadi Puan Maziah kata ada, kan? Seorang ya. Ya, seorang saja lelaki. Lelaki. Seorang lelaki. Jadi adik-beradik itu yang adik-beradik Islam yang lelaki tu, ABL ya, lelaki yang Islam tu dia dapatlah 5/24. Ya, dia dapat. Semua dia habiskan 5/24 tu sebab dia asobah. Ya. Baik. Ya, dia menghabiskan baki. Sekiranya tak ada, yang Islam ni tak ada, maka akan pergi ke Baitul Mal.
Itu kes mu'alaf. Sebab dia dah waris tengah. Yang ini alhamdulillah dia waris tengah kan, adik-beradik lelaki dia yang Islam kan. Tapi kalau tak ada waris tengah, memang tentu waris sisi tak ada sebab dia mu'alaf. Maka pergi ke Baitul Mal. Ya, Puan Maziah? Oh, baik Datuk, terima kasih. Okay. Ya. Baik. Ya, Kak N ada bertanya, jika ayah dah berpisah lama dengan mak, adakah ayah berhak dapat harta pusaka itu? Dia berpisah dari segi macam mana Kak N? Berpisah bercerai ataupun berpisah gantung tak bertali ni? Tak ada apa-apa rekod pun. Ya Kak N? Bercerai dah lama tak dapatlah sebab dia yang bercerai yang boleh rujuk, ya, talak raj'i saja yang dapat dengan syarat kematian itu berlaku dalam iddah. Dalam tempoh iddah. Ya. Jadi ayah, kalau mak meninggal dunia, masa tu ayah baru ceraikan mak, kan? Mak meninggal dunia masih lagi dalam iddah. Cerai itu talak raj'i, maka ayah dapat. Tetapi kalau ayah tu dah lama bercerai, dah bertahun-tahun atau lebih daripada 4 bulan 10 hari, maka ayah tak dapat. Ya. Tapi itu sebab tu saya tanya, dia bercerai ataupun berpisah saja. Ada orang dia berpisah tau, tapi dia tak bercerai. Maka ayah itu masih lagi suami yang ayah akak bercerai masa bercerai dalam kan 2 bulan. Tak apa, bermakna dia tak layak lah, ya. Baik, lepas tu okay. Assalamualaikum Datuk, kena rahim ni dalam kes tuntutan harta pusaka, jika ada waris tidak mahu bekerjasama dengan perusahaan atau tidak mahu portion mereka atau tidak mahu nanti borang kuasa akan okay. Ustaz nak tanya soalan sikit je. Ustaz. Ya, dipersilakan. Kalau isteri bercerai dan masih dalam iddah lagi, dia ada hak tak? Dia tengok dia punya jenis perceraian itu. Perceraian itu macam mana? Adakah perceraian talak 1 dan talak maksimum talak 2 saja masih lagi boleh dirujuk, maka dia ada hak. Okey. Dan kalau dia dah terus talak 3, tak ada hak lah. Kan? Sama juga dia pergi mahkamah. Dia buat tuntutan fasakh. Ya? Tuntutan fasakh tidak berhak. Kalau tuntutan fasakh, walaupun tuntutan fasakh mahkamah putuskan, dia tidak berhak. Tapi masa proses tuntutan itu dibuat, mahkamah belum putuskan, mati. Kan? Suami itu mati, mahkamah belum buat keputusan kan, maka dia berhak lah. Sebab dia masih lagi suami isteri yang sah. Tetapi contohnya mahkamah buat keputusan, ya, seminggu lepas mahkamah buat keputusan tuntutan fasakh itu, kan, dia meninggal dunia, ya. Si suami meninggal dunia, maka si isteri tak dapat sebab dia tuntutan fasakh. Okey, baik. Tuntutan fasakh. Baik. Ya. Jadi soalan daripada Kena Abdul Rahim bertanya tentang kalau waris-waris tidak mahu memberi kerjasama, ya, memberi kerjasama dari segi tuntutan pusaka ni, ya, maka yang hadir bicara tu beritahu bahawa minta budi bicara pejabat pusaka kecil, ya, supaya harta mereka itu dibahagikan mengikut faraid yang diletakkan atas nama pentadbir. Ya, diletakkan atas nama pentadbir. Baik. Ya. Bolehkah ibu bapa menolak hak pembahagian faraid? Boleh. Dia kata tidak menolak lah, dia panggil melepaskan hak. Boleh, ya, melepaskan hak, ya. Jadi bila kita ada hak ni, hak faraid, kita tak nak ambil, kan, kita nak bagi. Contohnya kalau ibu bapa ni selalu dia bagi pada cucu dia lah, kan, dia bagi pada cucu dia, boleh, tak ada masalah, ya, dibolehkan dalam Islam, tak ada masalah. Baik, ya. Jadi saya habiskan sedikit, ya, lagi dalam kesimpulan, ya, untuk perkongsian pada hari ini. Sikit je lagi kesimpulan. Baik. Faraid adalah asas pewarisan harta pusaka Islam, ya.
memahami carta berformula yang saya kongsikan tadi itu, yang saya kata ya, satu carta yang ada waris atas, waris bawah, waris tengah, waris sisi, yang ada kat bawah tu formula 254842 tu amat penting dalam mengenali siapakah waris-waris qadim ataupun waris-waris faraid kita. Dalam carta tu ada 25 ya, tetapi ya selalunya ada 5-6 orang sahaja yang menjadi waris utama kita. Ya, waris utama kita itulah yang akan berhak mewarisi waris-waris faraid kita, ya. Dan kita kena faham dekat carta tu siapa waris asal, siapa waris ganti, kerana waris asal menghalang waris ganti, ya. Dan kita perlu ingat ada waris tersembunyi yang tidak disenaraikan, ya, tetapi mereka juga adalah waris berhak, ya. Baik, carta struktur faraid ataupun carta struktur waris faraid sesuai digunakan dalam memahami waris qadim kita. Itu tadi. Ya, saya bila tanya je dengan Kak N punya, doktor punya, Abang Muhammad punya contohnya tadi tu, saya lakarkan carta struktur faraid. Ya, itu mudah untuk kita memahami. Jadi ya, hadirin dan hadirat sekalian yang mengikuti perkongsian kami pada pagi ini, digalakkan ya. Lepas ni buatlah carta struktur faraid tu sikit ya, tengok macam mana keadaan ya. Kalau nak hantar pada saya, pada Ustaz Abdul Rahim, dipersilakan, nanti kami akan komen ya, kata betul dan sebagainya. Memahami siapakah waris qadim ini adalah menyamai 50% ilmu asas faraid. Maksud saya memahami siapakah waris qadim ini tu fahami carta waris berformula tu ya, dengan siapa waris utama tu dah 50% berkaitan tentang ilmu faraid secara teorinya, secara teorinya. Kita perlulah memahami, mengerti carta waris utama dan waris berhak berformula jika ingin mahir tentang faraid. Ini adalah asas. Kalau kita tak faham tentang waris-waris qadim ini, siapa waris berhak, maka untuk minggu berikutnya, iaitu tentang bahagian-bahagian faraid, kita akan lagi berpening. Sebab kita dalam fikiran kita nanti, kita akan kalau atuk kita punya bahagian berapa, sedangkan atuk punya bahagian tak ada pun, ya, tidak berhak sebab atuk bukan waris faraid kita, sebab dia terhalang dengan adanya bapa. Jadi sebab tu kena faham dulu carta waris utama dan carta waris berhak formula itu, gunakan, kemudian lakarkan carta struktur faraid ya, individu yang kita ya nak beri nasihat ya, nak kongsikan ilmu dan sebagainya. Allahu a'lam. Jadi itu saja perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah ya, perkongsian yang ketiga ya akan dilakukan pada minggu hadapan berkaitan ya nisbah-nisbah faraid dan siapa pula yang menghabiskan baki-baki faraid ya. Jadi itu saja daripada saya. Maka saya akhiri dengan aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ustaz Abdul Rahim. Dipersilakan. Ustaz Abdul Rahim, dipersilakan. Okey, baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair kepada Tuan Guru kita Datuk Jamiluddin atas perkongsian pada pagi ini. Jadi insyaAllah kita ni ada rakaman nanti rakaman ni nanti saya akan kongsikan dalam channel Telegram kan, channel Telegram Warisanmu, nota warisan. Jadi yang belum ada lagi masuk dalam channel Telegram saya, nanti masuk sebab nanti slide pun nanti slide pun nanti akan dikongsikan. Betul. Nanti jadi untuk mudahkan saya masuk dalam channel dia lah. Dalam channel nanti boleh ambil dalam channel nanti. Baik, insyaAllah kita berjumpa lagi akan datang nanti waktu masa ada hari dan waktu tu mungkin nanti saya dan Datuk bincang lah sama ada masih sesuai tak sesuai lagi hari Khamis pagi kan, untuk menarik ramai orang awam ni.
orang dah start bekerja, suri rumah pun mengisi rumah lah kot kan. Nanti tu perbincangan saya dengan Datuk nanti insyaAllah. Hari dan waktu nanti pun saya akan maklumkan di dalam channel Telegram dan grup-grup WhatsApp lah, grup-grup WhatsApp yang mana kalau mana-mana tuan-tuan runding kan, grup runding tuan ada dalam grup pejuang tu, kita akan maklum dalam grup tu lah insyaAllah. Baik, jika tak ada apa nanti saya boleh tangguh dulu Datuk Dipersilakan. Tangguhkan dulu majlis ni dengan tasbih, kafarah dan suatu subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina